نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وآتمم بالخير أما بعد. Muka surat 100 yang perenggan di bawah sekali itu, sekiranya kita menyatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, jadi bagaimana aku boleh meninggalkannya? Kita masih membincangkan tentang masalah makan secara berlebihan, larangan kita makan secara berlebihan, yakni tamak terhadap makanan. Bulan lepas kita telah bincang makan ini dan juga minum adalah hukum adat. Dia bukan merupakan hukum syarak. Maknanya hukum adat ni bila ada makan ada kenyang, ada lapar tak ada makan, dia hukum adat sahaja. Tetapi adat itu dia sah bersalahan. Kadang-kadang tak makan pun dia kenyang, kadang-kadang makan pun tak kenyang-kenyang. Jadi bila kata hukum adat, dia boleh makan sekadar keperluan untuk meneruskan kehidupan, tetapi tidak dibenarkan, bukan sahaja tidak digalakkan, dibenarkan kita makan secara berlebihan. Sebab itu tajuk yang kita bahaskan tentang masalah makan ini, dia kata tamak terhadap makanan. Bukan tak boleh makan, tetapi jangan tamak. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan hendaklah kamu minum, jangan kamu secara berlebihan. Berlebihan ini termasuklah bab kita tamak di dalam memakan sesuatu makanan. Jadi disebut di sini, sekiranya kita mengatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, maknanya adatnya bila makan mesti nak kenyang. Ada golongan yang soleh, orang-orang yang terdahulu kala yang terdiri daripada sahabat dan juga tabi'in, mereka tak makan kecuali lapar. Bila nak kenyang, berhenti sebelum kenyang. Tapi ada orang sebut, ataupun diri kita sendiri, kenyang itu dah jadi adat. Bila jadi adat ni sukar ataupun payah nak berhenti. Macam mana? Dah jadi adat. Macam kita kata makan sehari 3 kali, mandi sehari 3 kali, sehari semalam kan? Adat. Adat ni dia susah untuk kita tinggalkan. Ataupun kita nak melakukan sesuatu perkara yang bersalahan dengan adat. Jadi bagaimana boleh aku meninggalkannya? Nak tinggal kenyang tu macam mana? Daripada kecil tak pernah dilatih lapar. Mungkin kita orang tua-tua dulu pernah susah kan, duduk dalam musim jempun, penjajah datang, pekerjaan pun tak ada, makanan pun tak ada. Bila sebut musim jempun, orang sebut ubi kayu. Masa tu makanan tak ada. Maknanya orang dulu biasalah berlapar ni. Beberapa jam, beberapa hari berlapar tu biasa. Ada makanan pun ubi kayu. Tetapi kalau kita cerita kepada budak-budak sekarang, dia tak tahu benda tu. Jadi macam mana orang yang biasa dilatih diri daripada muda ataupun daripada kecil ini, perut dia sentiasa kenyang. Bila belajar tasawuf ini, disuruh kurangkan kenyang. Sekali-sekala kena lapar. Bila sekali-sekala kena lapar, dia tanya dalam diri dia sendiri, macam mana aku nak lapar? Dia duduk biasa beradat macam tu. Daripada dulu-dulu kalau makan mesti nak kena kenyang baru boleh berhenti. Selagi tak kenyang tak boleh berhenti. Jawapannya adalah mudah bagi mereka yang ingin melakukannya. Dia berpunca pada hati kita, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. 1000 dalih kita bagi alasan. Kita perlu melakukannya secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari sehingga ia boleh mengurangkannya sepinggan dalam sebulan. Kalau kita kira, kalau orang nak jaga diri, jaga kesihatan, jaga agama, nak jaga hati dia, dia akan kira berapa suap kita makan sehari. Sekali makan tu berapa suap. Contohnya makan nasi 3 pinggan sehari. Sekali makan 3 pinggan. Dalam 3 pinggan tu berapa suap? Kalau dia makan 2 pinggan, 2 pinggan tu berapa suap? Kalau dia makan 1 pinggan, sekali dia hadap tu 1 pinggan. 1 pinggan tu pun penuh ha.
Sepinggan je, orang 3 pinggan dia sepinggan, tapi pinggan tambah lah dia makan tu. Okey, kalau 1 pinggan pun berapa suap? Maknanya sekali makan itu, maknanya 1 hari dia kena kurangkan 1 suap. Maknanya kalau 30 hari dah 30 suap, berapa banyak dah dia dapat mengurangkan makanan daripada latihan-latihan tersebut. Sebab itu dia kata di sini, kalau sebulan dah berapa suap ditinggalkan, dikurangkan. Dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menyedari. Tak setuju lah. Kalau tinggal makan 3 pinggan, dia terus tinggal sepinggan, tinggal 2 pinggan. Oh, dia rasa kurang banyak ni. Maka dia sukar untuk buat. Nak secara cepat, secara pantas, maka sukar untuk dilakukan. Kamu sudah mengurangkannya dalam pemakanan serta menjadikan sedikit makan itu sebagai adat kamu yang baru. Adat-adat ni selagi tak terandah ke halqum, perut tu tak jadi macam belon, tak berhenti. Belon ni kan dia terik kan, macam perut kambing kan, dia makan sampai ke malam. Kalau kita jentik ni dia bunyi tung 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 tung, maknanya terik. Adat kita macam tu. Tetapi bila dah dilatih sehari sesuap, 2 hari 2 suap, kita kurangkan. Sebulan 30 suap. Kadang-kadang dia melibatkan sebulan tu sepinggan, 2 pinggan, 30 pinggan. Maka mengurangkan makanan menjadi adat baru bagi kita. Itulah adat-adatnya. Kita makan, kalau dulu 3 pinggan, sekarang ni dah sepinggan. Latih lagi beberapa bulan ataupun sampai jangka beberapa tahun, sekali makan setengah pinggan je. Maknanya setengah pinggan itu adat baru bagi dia. Bila adat baru bagi dia, dah jadi kebiasaan bagi dia, dia nak makan untuk sepinggan penuh, 2 pinggan, 3 pinggan, dia jadi ganjil, jadi pelik, dia tak akan boleh buat macam tu. Ini kesan daripada latihan. Sebagaimana dulu-dulu dia latih dengan memakan makanan yang banyak, sekarang ini dia latih untuk mengurangkan makanan. Maka secara sedikit boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Mengurangkan makanan ini, kalau di sudut kiraannya, dia boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Pertamanya dia kata as-siddiqin, iaitu makan sekadar memelihara badan daripada binasa. Tak sampai kenyang lah. Kalau lapar sangat, binasa tubuh badan. Nak buat ibadat pun tak larat. Jadi as-siddiqin ini, dia makan sekadar untuk menghindarkan daripada binasa. Dia kata, hanya ditakuti as-siddiqin ialah makan sekadar memelihara badan daripada binasa, iaitu sekiranya kurang daripada kadar itu, hanya ditakuti oleh menyebabkan kerosakan pada akal fikiran ataupun menyebabkan mati kelaparan. Maknanya golongan siddiqin ini sedikit sangat dia makan. Dia kata makan sekadar untuk meneruskan kehidupan ataupun takut tubuh badan jadi mudarat. Tubuh badan kita jadi mudarat sebab terlalu kurang makan. Tak makan langsung pun tak boleh ke? Lagi rosak kesihatan, dia suruh makan. Tetapi sekadar untuk meneruskan kehidupan, yakni makan bukan secara berlebihan. Bila disebut siddiqin, siapakah golongan siddiqin? Siddiqin ini golongan yang kedua bawah daripada Nabi. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi selepas Nabi ini, golongan yang kuat iman, yang kuat beribadat kepada Allah Ta'ala, yang kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah as-siddiqin. Dalam Al-Quran hadirin sekalian, beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang golongan siddiqin yang dikurniakan kelebihan dan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempunyai ketinggian darjat dan juga ketinggian ketika mereka masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya siddiqin di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan para ulama menyebut siddiqin ini apa dia? Seseorang yang memastikan di sudut perbuatan apa yang dituturkan oleh lisan mereka. Maknanya tak cakap lain, perbuatan lain. Yang orang kata apa? Cakap tak serupa? Tak serupa apa, Mak? Tak serupa bikin. Tak serupa apa yang dia cakapkan. Maknanya siddiqin yang disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir dia, di dalam mentafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, maknanya golongan apa dia? Yang menepati tindakan dia apa yang dituturkan.
Maknanya apa yang dia cakapkan itu diikut semua. Di antaranya adalah Siddiqin ini terdiri daripada kalangan para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad dan juga seluruh sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan juga sahabat Rasul-Rasul yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Mereka merupakan pengikut setia kepada para Nabi. Itulah yang disebut Siddiqin. Jadi, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi pun kurang makan. Nabi kurang makan. Mereka ni makan lebih sikit daripada Nabi ya. Nabi beberapa hari kadang-kadang tak makan. Jadi sahabat ni makan lebih sikit je. Sebab itu disebut golongan Siddiqin. Dia kata di sini golongan Siddiqin, mereka makan apa dia? Sekadar untuk tidak merosakkan akal fikiran mereka, dan juga apa dia? Sekadar untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua, makan hanya setengah cupak, iaitu satu cupak dianggarkan 300 gram bagi gandum dan 700 gram bagi beras setiap hari. Jadi kalau betul-betul nak jaga makanan ni, nak jaga hubungan kita dengan Allah, supaya hati kita tidak benak, tidak keras, tidak gelap. Dengan sebab banyaknya makanan ni, hati kita jadi benak, pemikiran kita pun jadi buntu, tidak cergas. Nak dibandingkan di dalam keadaan kita lapar, perut kita lapar, otak kita cergas. Kalau perut sentiasa kenyang, otak kita menjadi lembab, tak bermaya, asyik nak tidur, mengantuk, nak pejam mata je. Contohnya apa dia? Asyik nak pejam mata je. Bukan tuan-tuan, ayam, daging. Bila sebut asyik nak pejam mata je, nanti tuan-tuan risau takut saya tuduh tuan-tuan macam tu, pejam mata dalam majlis ilmu. Bukan, saya nak cerita contoh ayam daging. Pejam je mata ni. Dibuka bismillah je. Perut dia sentiasa kenyang. Makan dia. Jadi tuan dia sentiasa bagi makan banyak-banyak-banyaknya untuk cepat memberatkan badan dia, cepat untuk membesar, cepat untuk dia boleh jual. Kita pun macam tu lah. Bila perut kita terlalu kenyang, mata kita pun tak apa nak buka. Jadi kita tengok, kalau kita nak latih, kita kena sukat. Kita makan berapa suap sehari, berapa gram sehari. Itu dia kata golongan yang kedua. Hal ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sebab itu kita sebut tadi, selain daripada Siddiqin ini, maknanya pengikut para Nabi. Dan golongan para sahabat, iaitu mereka yang hanya makan segantang gandum sahaja pada masa 7 hari. 7 hari segantang. Kita sehari segantang. Ini 7 hari segantang. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, makan sekadar secupak setiap hari. Apabila ia melebihi daripada yang sepatutnya, maka kebiasaannya ia dianggap sebagai golongan yang banyak makan. Sehari secupak je makan. Tetapi kalau dia makan lebih daripada kadar, ataupun sukatan secupak, dia rasa terlalu lebih. Sebab apa dia rasa terlalu lebih? Dah melebihi had yang sepatutnya. Kerana adat dia macam tu. Kerana adat dia makan secupak sehari. Sebab itu di dalam mukadimah tadi, kita kena buat sesuatu itu sehingga menjadi adat, menjadi rutin harian kita begitu. Macam hari-hari kita datang sembahyang Jumaat kan, itulah adat kita. Dulu-dulu tak ambil berat pun tentang sembahyang Jumaat ni. Saya sembahyang okey dah, sembahyang rumah pun tak apa. Tapi bila belajar hadis, belajar sunnah ni, Nabi sangat-sangat menekankan tentang sembahyang Jumaat dan fadilat sembahyang Jumaat dan ancaman orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan fardu ain sembahyang Jumaat. Jadi takutlah. Walaupun sebagian ulama yang lain kata seperti mazhab Syafi'i kata fardu kifayah, tapi dia nak pegang yang lebih kuat. Dalam masalah-masalah agama ni kita boleh pegang semua. Kita sama ada yang kita kata yang longgar, yang kuat, tetapi dia nak pegang yang kuat. Yang lebih memberi kesedaran kepada dia, yang lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pegang ketat. Iaitu sembahyang Jumaat ni fardu ain. Dia ikut yang tu. Maka dah jadi dia adat dia macam tu. Tiba-tiba hari-hari yang tertentu, masa-masa yang tertentu, berlaku kesibukan kepada dia. Tertinggallah sekali dua sembahyang Jumaat, dia rasa susah hatinya, rasa bersalahnya, seolah-olah dosa besar. Kerana apa? Kerana dah jadi adat dia memang sembahyang berjemaah. Dia tak boleh nak tukar dah, dia nak ubah dah, dia nak pindah ketetapan ataupun jadual yang dia jadualkan kepada diri dia. Jadi makan pun macam tu lah. Bila dah jadi adat ni, dia susah untuk dia mengubah.
Manakala mengurangkan makan dengan melihat kepada masa juga, boleh dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama, peringkat tinggi adalah berasa lapar sepanjang 3 hari. Ini peringkat yang paling tinggi ni. Berasa lapar sepanjang 3 hari. Maknanya 3 hari 3 malam tak makan. Pernah tak tuan-tuan tak makan? 3 hari 3 malam. Ataupun lebih. Maksudnya golongan ini hanya makan setiap 3 hari ataupun lebih. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar berlapar selama 6 hari. Minum-minumlah tapi lapar tak makan. Nak kata Sayyidina Abu Bakar ni memanglah dia tak ada duit, tak ada makanan, dia tak boleh beli makanan, tak ada beras, tak ada roti, sebab tu belaparlah dia. Macam kita ni makanan mewah, jenuh, takkan kita tak makan. Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Salah seorang daripada sahabat yang kaya, tetapi kekayaan dia banyak menginfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak makan dia sebab apa? Sebab dia latih diri supaya tidak membanyakkan makanan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, peringkat pertengahan adalah makan pada setiap 2 hari. 2 hari sekali makan. Yang ketiga, peringkat yang lebih rendah adalah makan setiap hari hanya sekali. Ini pun okey lah. Kita ambil yang rendah sekali. Tak usah ambil peringkat pertama tadi 3 hari tak makan. Yang kedua ni 2 hari tak makan. Kita ambil yang last sekali. Maknanya sehari makan sekali. Boleh tak boleh? Makan pagi tak payah, malam tak payah, makan tengah hari. Boleh tak? Kau dapat yang tu pun A lah tu. Ambil peringkat yang paling rendah sekali. InsyaAllah tuan-tuan, kita sebut insyaAllah, kalau kita dapat jadikan itu satu adat, dia ada beza, suasana keadaan kita pun akan berubah. Berubah apa? Yang pertama apa dia? Di sudut kesihatan kita. Yang keduanya, keradinan kita buat ibadat. Yang ketiganya, insyaAllah bertambah khusyuk. Sebab itu bila orang berpuasa, bukan kata orang, kita sendiri pun, bila masuk bulan Ramadan kan, doa kita rasa lain, tabajuh kita kepada Allah Ta'ala rasa lain, ibadatnya rasa lain, kemanisannya, keenakannya, keseronokannya daripada tak puasa itu, bulan puasa lebih seronok. Semangat untuk buat ibadat. Sebab itu dalam bulan puasa penuh masjid. Penuh masjid. Sembahyang Zuhur pun ramai. Zuhur, Asar. Kalau kata malam tu sebab nak sembahyang tarawih kan. Siang pun sembahyang tu jadi semangat lain. Di samping keberkatan bulan Ramadan itu sendiri, tetapi oleh kerana perut kita tak kenyang, ringan untuk kita beribadat. Kita bangun ni nak sembahyang beberapa rakaat ni tak ada masalah. Nak dibandingkan selepas kita makan perut kita kenyang, nak bangun satu rakaat tu jadi payah. Nak baca Quran pun jadi malas. Tengok, ini kesan di sudut ibadat. Kalau kita dapat ikut menjadi adat, kita ambil yang peringkat yang ketiga pun memadai, mencukupi bagi kita orang awam ini. Peringkat yang lebih rendah adalah makan setiap hari hanya sekali. Oleh itu mereka yang makan pada setiap hari 2 kali tidak akan merasa lapar. Bahkan sebenarnya dia sudah pun meninggalkan kelebihan lapar. 2 hari sekali makan, dia tak rasa lapar. 3 hari sekali makan, tak rasa lapar. Sebab apa tak rasa lapar tuan-tuan? Kerana apa? Tadi kita dah sebut apa dia? Dia telah menjadi adat. Oleh kerana sekarang ni 3 hari, bukan 3 kali. Bukan 3 kali sebenarnya. Pagi makan, pukul 10 makan lagi waktu rehat. Lepas tu Zuhur, Asar ada minuman petang. Malam petang lagi. 4-5 kali sehari makan. Tak termasuk jemput kawan belanja di kedai. Orang buat kenduri ke, kesyukuran. Ni mesti nak pergi ke Mekah ni. Kenduri saja. Orang Melayu kita ni, alasan dia nak makan tu cukup mudah, nak pergi ke Mekah. Dia buat kenduri. Dia balik Mekah, dia buat kenduri. Ini isu makan. Bukan kata marah buat makan tu. Tapi nak ceritanya, dia cari sebab. Cari sebab untuk dia makan. Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita dapat mengambil yang ketiga tadi, makan sehari sekali. Bab yang seterusnya iaitu bab yang ke-8. Tamak dalam kata-kata. Tadi tamak dalam makanan. Berlebihan di dalam memakan sesuatu makanan. Yang dimaksudkan dalam bab yang kita bacakan tadi, tamak di sini bukan makan benda yang haram. Makan benda yang haram dah tentu haram dah tentu berdosa. Berlebihan di dalam mengambil makanan yang halal. Berlebihan di dalam mengambil minuman yang halal. Tetapi diambilnya secara berlebihan. Tamak dalam berkata-kata adalah satu kelakuan yang dicela. Yang dicela makna apa? Yang dikeji oleh syarak.
Yang dicela makna apa? Yang dikeji oleh syarak. Yang wajib ke atas kita menjauhinya. Apabila seseorang itu banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Bila banyak bercakap ini sia-sia, bukan bercakap ni bersembang di kedai kopi sahaja akan bercakap keluar yang sia-sia. Sepatutnya ustaz-ustaz macam saya yang duduk ceramah mengajar orang, ceramah orang ni, cakap jela-jela. Sudah tentu banyak-banyak bercakap tu, panjang-panjang sangat bagi kuliah, panjang-panjang sangat ceramah ni, dia tersasul masuk benda-benda lain yang bukan daripada agama. Orang duduk sangka agama lagi. Mula-mula okeylah mukadimah baca Quran, baca hadis kan, baca pendapat ulama kita, akhirnya jadi mampu sebab terlalu panjang. Sebab tu Nabi ni ceramah tak panjang. Contoh ni bacalah hadis Nabi ceramah tak panjang. Kecuali haji yang terakhir kan. Hadis yang disampaikan pada haji yang terakhir yang dia nak meninggal dunia tu, dia nak sampaikan pesanan, dia nak sampaikan wasiat kepada umat, kepada sahabat dia, lalu dia panjangkan. Ada pun hadis-hadis yang lain sudah sikit saya cakap. Sebab itu sebaik-baik kalam sesuatu benda yang ringkas tetapi padat, memberi pengertian yang jelas, maka dapat diamalkan. Maka dia kata di sini maknanya banyak bercakap itu adalah suatu perkara yang dicela, dikeji, dikutuk oleh syarak. Wajib kita menjauhinya. Orang ramai juga bila orang bercakap ni susah nak berhenti. Orang nak celah pun payah. Bila dia nak bagi idea ke, nak kemukakan soalan ke dalam mesyuarat kan, orang nak celah pun susah. Sebab dia rasa pandangan dia baik, idea dia baik, canggih sangat, hebat pada orang. Jadi dia tak bagi peluang untuk orang lain bercakap. Banyak berkata-kata. Apabila seorang itu banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Maka ini bukan sahaja menyebabkan jantung menjadi gelap, maknanya hati kita jadi gelap. Bahkan banyak berkata-kata menyebabkan jantung itu mati. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan terhadap lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidak akan dihumban manusia itu ke atas muka mereka ataupun hidung mereka, melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka itu. Sebahagian daripada sebab manusia itu dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kerana apa? Humban ni bukan campak begitu saja, maka dibenamkan muka tu atas api. Maknanya sebaik-baik anggota tubuh badan ini di sudut zahirnya adalah muka. Kalau dalaman kita adalah hati, zahirnya adalah muka. Sebab itu disebut idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha. Bila seseorang itu memukul, jauhilah daripada muka. Muka ni tempat mulia. Sebab pada anggota muka ada apa? Ada dai. Dai ni tempat apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syaitan, iblis ni, dia sangat sedih bila melihat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sembahyang, ketika dibaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tilawah, dan juga ketika sujud syukur, dai mereka kena bumi, kena lantai. Dai semulia-mulia anggota yang zahir, tapi kerana arahan, perintah daripada Allah Ta'ala, sanggup menghinakan diri mereka, sujud di atas muka bumi Allah. Syaitan iblis susah hati. Syaitan iblis ni susah hati. Jadi dai ni tempat mulia, muka ni tempat mulia, tetapi oleh kerana kesan ataupun hasil daripada lidah, ucapan kita, tutur kata kita yang mendatangkan dosa, Allah Ta'ala humbankan dalam neraka itu dengan muka pergi dulu, dengan muka terjunang dulu. Sebab itu disebut, adakah tidak manusia itu dihumban di atas muka-muka mereka dan juga hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan apa yang dihasilkan ataupun dituaikan oleh lidah mereka. Hasaidu maknanya tuai. Orang yang menanam tanaman seperti beras dan gandum, jadi bila dah masak dia tuai lah. Dia tuai ni maknanya dia ambil hasil tanaman gandum dia atau beras dia. Jadi manusia
Manusia ni termasuklah kita sendiri. Kita akan tuai hasil di akhirat nanti apa yang diucapkan oleh lisan kita. Maknanya apa yang kita tuturkan lisan kita semasa kita hidup di atas dunia. Dengan sebab lisan itu banyak terjadinya dosa-dosa. Selain daripada tangan, kaki dan sebagainya kan, maka hasil daripada lisan. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna itu adalah orang Islam yang lisan dia tidak menyakiti Muslim yang lain, orang Islam yang lain, dan juga tangan. Dulu dah kita bahas tentang dosa tangan, dosa kaki kan. Memang dosa kaki pun boleh berlaku, dosa mata, dosa mulut. Banyaknya di dalam tubuh badan kita, panca indera kita ini, yang keluar yang melakukan dosa yang banyak adalah daripada dua anggota. Sama ada lisan ataupun tangan. Jadi lisan dengan tutur kata kita. Kam min maqabirin qatilu lisanihi. Berapa banyak daripada orang yang mati duduk dalam kubur tu, yang dikebumikan di dalam kubur dengan sebab tutur kata dia. Sebab tu di zaman jahiliah ni orang duk kena bunuh, kena sembelih dengan orang ni kerana mulut jahat. Sekarang ni pun orang duk kutuk, orang hentam ni kerana mulut kita lah. Jadi maknanya mulut itu mendatangkan hasil, menuturkan kata-kata yang tidak baik yang terjatuh kepada dosa akan dituai di akhirat nanti. Apa yang kita tuturkan di atas dunia. Rasulullah SAW menyatakan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia perlu bercakap tentang perkara yang baik ataupun dia hendaklah diam. Di dalam hadis ini, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Kalau dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, akhirat pun dia tak percaya, dia tak akan jaga lidah dia. Sebab dia tak terasa dengan kesalahan lidah itu akan dihumban dalam neraka. Sebab apa nak heran? Katalah, merumpaklah, kutuklah, cacilah, hinalah, perlilah, tak ada masalah. Sebab alam akhirat tak ada. Pertimbangan dosa pahala tak ada. Hukuman tak ada, syurga neraka tak ada. Sebab tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan, tidak ada keimanan, tidak ada maknanya i'tiqad, pegangan dia tentang hari akhirat. Katalah apa pun, buatlah apa pun, tuturlah, mengeluarkan kata-kata yang macam mana sekalipun, tak ada masalah. Sebab akhirat tak ada. Sebab itu Nabi kata, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik. Andai kata tak boleh nak bercakap benda baik, ada di kalangan kita ni, kalau bercakap mesti nak entang orang, nak perli orang ke, nak kata ke orang ke, nak mengumpat ke orang, dia tak boleh, mesti dia tak boleh nak kontrol lidah dia. Orang panggil lidah tak ada insurans ni, mulut tak ada insurans. Kita sendirilah kan, kita sendirilah. Macam kalau kita ni tak boleh nak kontrol mulut kita, lebih diam, lebih baik lah. Terus cakap lah, cakap je dia mampu je. Sebab itu ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan. Rasulullah ni marra ala rajulaini minal ansar, dia jalan melalui dua orang daripada kalangan Ansar ini, wa huwa ya'idhuhu fil haya. Seorang sahabat ni bagi tahu kepada sahabat dia, kenapa kamu ni pemalu sangat, cakaplah dengan kami, kamu ni pemalu sangat, joinlah dengan kami. Rasulullah dengar, dia duk nasihat kawan dia supaya bercakap. Kawan itu pemalu. Rasulullah kata, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, tinggalkan dia. Malu itu sebahagian daripada ciri orang yang beriman kepada Allah. Dia jenis pendiam, pemalu, kita duk cocok dia, duk tekan dia, desak dia, paksa suruh bercakap, dia bercakap jenis mampu tu. Mungkin dia tahu dia tak boleh nak kontrol dia punya lisan, dia punya mulut dia. Jenis yang kita sebutkan tadi kan, jenis mulut tak ada insurans ni. Sebab tu dia tak nak cakap. Ada di kalangan manusia tak nak bercakap. Kita jangan kata dia sombong. Kadang-kadang hak orang tak bercakap tu lebih baik. Dia tak banyak dosa yang dihasilkan daripada lidah. Kita ni konon-kononnya peramah sangat. Berbagai-bagai perkataan yang kita tuturkan, yang kita keluarkan daripada mulut kita. Jadi Rasulullah kata, biarlah kat dia, jangan cakap. Jangan desak dia, pujuk dia supaya bercakap, kerana malu adalah sebahagian daripada iman.
Bila kita sebut iman, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Kafir, ciri-ciri kafir. Munafik, ciri-ciri orang yang munafik. Jadi kita ni jadi orang beriman. Bila nak jadi orang beriman ni, kita kena ada ciri-ciri, sifat-sifat sebagai orang yang beriman. Di antara ciri ataupun sifat orang yang beriman adalah malu. Di antara sahabat yang paling malu sekali daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain, siapa dia? Sayyidina Osman kan. Adakah aku tidak malu? Rasulullah kata, yang orang ni malaikat pun malu dekat dia. Jadi maknanya dalam hadis yang kita bacakan tadi, siapa-siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah bercakap yang baik. Jadi nak pastikan kita bercakap benda yang baik, apa dia? Sebelum cakap, fikir dulu. Banyak di kalangan kita ni, kita sendiri, maka bercakap tak fikir dulu. Tu ikut keluar, ikut dan dia. Ikut terlintas terus bercakap. Dia tak tahu akibat ataupun kesan yang akan berlaku setelah dia menuturkan sesuatu perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, man yatawakkalu bi baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkala lahu bil jannah, atawakkala lahu bil jannah. Sesiapa yang bertawakal kepadaku, man yatawakkal, man kita matikan lam itu amil jazam, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkala lahu bil jannah. Sebenarnya atawakkal, dia mati juga. Jawab bagi man, mati juga, atawakkal lahu bil jannah. Sesiapa yang bertawakal kepadaku akan perkara antara dua tulang, dagu dan dua kakinya, nescaya dia menjaminnya syurga. Maknanya dia jaga antara dua tulang dagu. Apa dia? Mulut dia, lisan dia. Antara dua kaki, iaitu farasnya, kemaluannya. Maka dijanjikan baginya syurga. Yang dimaksudkan dengan dua tulang dagu ialah lidah. Maksud di antara dua kaki itu adalah faras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya akan perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tadi kan, maka seseorang yang masuk neraka, cepat masuk neraka tu, kebanyakannya ahli-ahli neraka, penghuni-penghuni neraka kerana tidak jaga dua perkara tadi. Sama ada lisan ataupun faras dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kathura kalamuhu kathura sakhtuhu, wa man kathura sakhtuhu kasurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bih. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini disebut sebagai hadis. Sebenarnya dia bukan hadis, yang sahihnya adalah perkataan sahabat, iaitu mauquf, hadis mauquf yang disebut oleh ulama-ulama hadis, yang jelasnya dia adalah merupakan perkataan Sayyidina Umar. Perkataan ini elok kita amalkan. Apa maksud? Perkataan ini elok kita ambil peringatan. Barang siapa yang banyak percakapannya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu lebih aula. Apakah yang dimaksudkan dengan lebih aula? Lebih utama, lebih layak. Lebih layak dia masuk neraka. Maknanya kita amalkan makna ucapan ini. Cuma jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Perkataan itu baik dan elok diamalkan. Sebab itu tuan-tuan, bertebaran di dalam kitab-kitab ni, apa-apa kitab sekalipun, kadang-kadang berlaku pencampuran, kekeliruan antara kata-kata Nabi dan juga kata-kata para sahabat. Jadi perkataan yang saya sebutkan tadi, ucapan Sayyidina Umar itu elok diamalkan. Tetapi cuma kita jangan sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi memanglah bila banyak bercakap ni banyak salah. Lebih-lebih lagi sebagaimana yang disebutkan tadi, kita cakap sebelum kita menuturkan, mengeluarkan sesuatu perkataan, kita tak fikir dulu. Cakap ikut terlintas kan, ikut dan orang kata. Dia rasa nak cakap pun dia cakap. Maka menyebabkan banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, tempat yang paling layak syurga kan neraka. Bila orang banyak dosa ni, neraka lah. Sebab itu perlu dikurangkan
percakapan. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebinasaan yang lahir. Muka surat sebelah. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebinasaan yang lahir. Yang lahir maknanya yang muncul disebabkan lidah. Memadai sekiranya kita menolak semua itu dengan beramal satu ayat Al-Quran yang mulia. Tadi dia sebut tadi, kita dah jelas, terang bahawa banyak dosa ini dihasilkan dengan sebab lidah. Jadi pengarang kitab kita ini kata padan. Memadai untuk kita takut dan memadai untuk kita mengawal lidah kita daripada mengungkapkan, menuturkan kata-kata yang tidak baik itu dengan berpegang kepada satu ayat. Sebenarnya banyak ayat. Jadi padan pegang satu ayat ni pun dah cukup untuk kita amalkan. Kalau baca 10 ayat, 20 ayat pun tak amalkan, tak jadi juga. Ayat Quran ni bukan semestinya banyak. Sebab itu para sahabat Nabi, khususnya Nabi sendiri, turunnya ayat Quran terus beramal. Para sahabat pun macam tu. Bila dah beberapa ketika, beberapa lama Allah Ta'ala tak turun ayat Quran, mereka rasa rindu nak supaya didatangkan kepada mereka hukuman baru, arahan baru, perintah baru, hukum baru daripada Allah Ta'ala. Kita ni Allah tak dah ada sebuah Quran, tak beramal pun. Nabi pada sahabat turun satu ayat, dapat satu arahan, terus beramal. Bila dah beramal ayat demi ayat, ayat demi ayat, tiba-tiba Allah Ta'ala selang beberapa masa tak turun ayat Quran. Nabi ni sedih, sahabat sedih. Bila lagi pula Allah Ta'ala nak turunkan arahan baru, perintah baru kepada kita untuk kita amalkan. Tak sabar-sabar nak beramal daripada arahan-arahan yang datang daripada Allah Ta'ala. Sebab mereka ini sami'na wa ata'na. Datang saja arahan, terus beramal. Rasa seronok sangat. Mereka nak tebus balik kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan ataupun diamalkan di zaman jahiliah. Sentiasa menunggu-nunggu perintah dan arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab kita ini kata, untuk jaga lisan kita, lidah kita, padan dengan kita beramal dengan satu ayat Quran ni. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan orang-orang yang menyuruh bersedekah ataupun berbuat kebaikan dan mendamaikan di antara manusia. Bisik-bisik ni banyaknya bisik benda dosa. Sebab itu Nabi SAW melarang kalau ada 3 orang, 2 orang bisik. Walaupun bisik itu benda baik, tapi bila 3 orang, kawan kita yang ketiga tu dia akan syok. Tetah kutuk aku, tetah mengumpat kat aku, tetah apa benda yang dia hentam aku ni. Kalau benda tu tak ada rahsia, benda baik dia akan cakap, kenapa tak cakap terang-terang? Tak bercakap secara terang, secara kuat, secara jelas. Menunjukkan mesti dia nak bisik, nak kata aku. Padahalnya bukan bisik apa pun. Sebab tu Nabi larang. Orang mendatangkan syok daripada orang lain. Dia kata kena berbisik ni, bisik supaya apa? Suruh orang buat sedekah, ajak orang buat baik, ataupun mendamaikan di kalangan manusia. Maksud ayat itu adalah kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat apabila kita tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah. Daripada kita akhir balik sehingga sekarang, berapa banyak perkataan kita, ucapan kita, kata-kata kita yang tersasar, keluar daripada agama yang menyebabkan dosa. Antara bercakap benda yang baik itu lebih banyak ataupun bercakap benda yang buruk itu lebih banyak. Maknanya tanya diri sendirilah. Kita duk bercakap, duk berucap ni dah banyak berapa juta bilion perkataan yang keluar daripada mulut kita sejak kita pandai bercakap. Tapi nak dikira dosa setelah akhir balik. Setelah akhir balik ni berapa ucapan, berapa perkataan yang kita ungkapkan, yang kita keluarkan, yang kita tuturkan yang tersasar. Dan berapa banyakkah ucapan-ucapan yang mendatangkan pahala, kebaikan. Bila kita muhasabah, sudah tentu ucapan yang mendatangkan dosa itu lebih banyak daripada mendatangkan pahala. Dia kata di sini apabila kita tidak berlaku kata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah, dan supaya kita menyampaikan kata-kata yang hanya memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Kata-kata itu kadang-kadang memberi manfaat kepada kita, kadang-kadang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan ia dapat melepaskan diri kita daripada kebinasaan dunia akhirat. Kebinasaan dunia apa dia? Orang bengang duk asyik kutuk orang utama. Kebinasaan akhirat dicampurkan, dihumbankan ke dalam neraka.
Perkataan yang tidak memberi manfaat adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat dan faedah dunia yang dihajatkan oleh manusia. Maknanya akhirat pun tak dapat apa, kebaikan dunia pun tak dapat apa. Itu perkataan yang tidak baik, yang tidak ada manfaat. Bahkan sesiapa yang menyampaikan kata-kata yang memberi manfaat, nescaya perkataan yang diucapkan itu adalah sedikit saja, tidak banyak kata-kata, beberapa perkataan sahaja, tetapi memberi manfaat untuk dunia dan juga akhirat. Oleh itu kita perlu berfikir dahulu sebelum berkata-kata, supaya tiada perkataan yang tidak berfaedah dituturkan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sebelum nak cakap tu fikir dulu. Kita selalu tak buat macam tu. Tak buat kan, tak pernah buat pun. Nak bercakap tu fikir, dapat pahala ke dosa ni, perkataan ni baik ke buruk ni, menyeronokkan orang ataupun menyebabkan orang benci dengan perkataan kita. Tak pernah fikir. Itulah yang berlakunya. Yang perlu kita belajar tasawuf ni. Kalau tak belajar tasawuf, memang tersasar banyak. Kita rasa betul dah apa yang kita cakap tu, tetapi dinilai oleh agama tidak baik. Tidak baik tadi sebab apa? Kerana tidak mendatangkan faedah kepada dunia ataupun kepada akhirat. Sebenarnya sekiranya kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala bagi menggantikan perkataan yang tidak berfaedah itu, nescaya dia memberi keuntungan yang besar. Ini adalah zikrullah. Itu menyerupakan sepotong emas, dan perkataan yang tidak berfaedah itu menyerupai sepotong daripada tanah keras. Maka rugi sekiranya orang yang berakal meninggalkan sepotong emas dan mengambil sepotong tanah keras. Sekiranya tidak mempunyai dosa, malah sekiranya ia mempunyai dosa, maka dia diibaratkan mengambil sepotong api. Itu adalah kerugian yang besar. Jadi siapa-siapa yang mampu boleh menyebut zikrullah, perkataan Allah, zikrullah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu zikrullah. Kalau dia tahu itu kelebihannya, dia tidak akan bertutur mengeluarkan sesuatu perkataan ataupun ucapan melainkan dengan zikrullah. Zikrullah ini bukan sepertinya kita sebut Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah ke. Ucapan-ucapan yang bila kita ucapkan membawa diri kita dan orang lain ingat kepada Allah Ta'ala. Perkataan-perkataan yang bila dituturkan, diucapkan oleh kita, menyebabkan kita selalu teringat kepada Allah, ataupun orang lain ingat kepada Allah Ta'ala. Di antaranya apa dia yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihah, bagi nasihat orang. Agama itu adalah nasihat, maka termasuk dalam zikrullah lah. Ajak orang supaya takut kepada Allah, ajak orang menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada api neraka, berlumba-lumba untuk menuju jalan kepada syurga. Itu semuanya dianggap zikrullah. Jadi orang yang mengajak kepada zikrullah ini, dia ajak orang mengambil emas, sepotong daripada emas. Sebaliknya, kalau dia menuturkan ucapan yang tidak berfaedah, macam dia ambil seketul tanah yang keras. Antara perkara yang tidak memberi manfaat adalah perkataan ataupun percakapan berkenaan dengan urusan yang menceritakan setiap perjalanan hidup manusia daripada segi makanan setiap negeri, adat dan kelakuan dalam kehidupan, serta urusan muamalat dan perusahaan manusia. Ini adalah sebahagian daripada perbuatan yang banyak diperkatakan oleh manusia. Manakala sebahagian daripada kebinasaan yang banyak dilakukan oleh lidah adalah berdusta, mengumpat, berdebat, memuji dan melawak. Dia buat contoh sini ni. Dusta, cakap mesti tipu. Orang kata 10, sebelah tak percaya, tak boleh percaya. Dia ni kalau bercakap, orang Perak kata berlabun, kalau dia berlabun ni 10 dia cerita, sebelah tak boleh pakai. Apa maksud? 10 cakap, sebelah tak boleh terima. Terlalu mustahil untuk terima perkataan dia. Kuat menipu. Dia bercakap mesti tipu. Ini dia kata berdusta. Yang keduanya mengumpat. Mengumpat ni apa dia? Menceritakan aib seseorang di belakang mata dia yang dia tak suka. Antazkura akhwaka bima yakrah. Sesuatu yang kau tuturkan berhubung dengan saudara kamu yang dia tak suka. Dia dengar perkataan tu dia tak suka. Dan juga berdebat. Berdebat ni ada benda baik, ada benda buruk. Kalau di zaman Nabi, berdebat ni dengan orang kafir. Wajadilhum billati hi ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
kita bagi peluang kepada muazzin dulu untuk melakukan seruan azan. Kita tangguh sebentar, kita sambung selepas azan insya-Allah. Okey, dia kata tadi, manakala sebahagian daripada kebinasaan yang banyak dilakukan oleh lidah adalah berdusta, mengumpat, berdebat. Bila berdebat ni mesti kita nak menang. Kalau di antara orang yang berdebat itu tak ada masalah, kadang pengikut-pengikut dia pula jadi fanatik yang keterlaluan. Jadi menyebabkan bukan boleh menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, bahkan bertambah kusut. Menyebabkan orang Islam kita bertambah berpecah. Memuji orang secara berlebihan. Sedangkan segala puji-pujian itu adalah bagi Allah. Sebab itu disebut alhamdu dengan makrifah. Segala puji itu semua milik Allah. Kita puji seseorang, orang puji kita, sudah tentu ada kelebihan. Sebab itu kita puji orang. Tetapi kelebihan itu siapa bagi? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melawak. Melawak ni bukan masuk Maharaja lawak tu saja. Maharaja lawak mega tu kan, bukan yang tu saja. Kadang-kadang satu ceramah 1 jam tu, setengah jam tu lawak saja. Orang seronok, riuh rendah, ketawa, terbahak-bahak, tak ada mengantuk langsung. Terlalu banyak pun tak boleh juga, menyebabkan hati kita menjadi benar. Sikap berdusta adalah memberi tahu pengkhabaran yang tidak benar, sama ada mengetahui perkara itu disengajakan ataupun tidak. Wallahu alam. Nanti kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Tanda yang kita berhenti itu. Ada soalan? Sama ada tangan ni kita kata tangan. Masuklah kita hantar WhatsApp kepada orang, tulis dalam Facebook, mesej kepada orang, perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang, termasuklah min lisanihi. Kesalahan yang berpunca, yang timbul daripada tangan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.